tuan-tuan puan-puan boleh fikirkanlah supaya kita akan boleh jaga kita punya value ini, supaya orang tahu oh dia ni berniaga, berniaga ni sebab value ni. So saya nak bagi tahu kat tuan-tuan puan-puan, saya nak ni sekejap, mana ni? Okey, sekejap. Okey. Okey. Ni dia. Alright, setakat ni okey kan, ada dua bahagian tadi, satu nama, satu tentang USP diri ya, USP barang dan USP diri. Highlight brand kita untuk brand lain. Sebenarnya apa yang membezakan sambal saya ni dengan sambal orang lain? Sama orang lain nak kata sedap, sedap juga sambal saya pun sedap. Very subjective untuk kita cakap sambal saya sedap. Nanti orang cakap sambal dia pun sedap. So apa yang membezakan? Oh, sambal dia ni adalah packaging dia sangat eksklusif. Berbeza dengan dia, packaging dia hanyalah plastik dan plastik sahaja. Jadi apa yang lebihnya? Itu yang kita nak. Apa yang lebihnya kita dengan kompetitor kita. That's why sebelum kita buat apa-apa tuan-tuan puan-puan, kita kena buat juga analisa SWOT tu. Analisa SWOT ni adalah kita tengok apa kelebihan yang kita ada, dan kita kena compare juga analisa dalam pasaran kita tu, penjual yang sama, yang niche hampir sama dengan kita, apa dia punya kelebihan, supaya kita boleh tahu kelebihan kita dan kita nampak kelebihan kompetitor kita, dan kita boleh upgrade untuk kita menang, win dalam game perniagaan kita. Bukan saya bercakap ni untuk oh dia ni lebih dan sebagainya, tetapi ini yang saya nak. Semua orang meniaga Tupperware dekat dalam Malaysia ni, ramai yang meniaga Tupperware. Tapi kenapa orang perlu beli dengan saya dan perlu join dengan saya, ataupun perlu dapatkan saya sebagai one of dia punya leader dan sebagainya? Sebab itu kita kena tanya, kenapa orang perlu masuk dengan kita? Because of kita ada tutorial setiap minggu. Sebab kita ada e-book kita yang boleh guide orang, ataupun kalau kita punya barang kita punya point of difference kita, sambal kita yang kita cipta ni, sambal itu boleh tahan lama, lebih lama daripada kompetitor kita. Mungkin kita menggunakan bahan-bahan yang betul dan sebagainya, kita boleh bagi tahu. Itu point of difference Dan kalau tuan-tuan puan-puan bila kita buat satu branding tu, mesti kita ada audien yang betul dengan sasaran, yang kena pada sasaran. Kalau kita buat branding itu, kita punya motif untuk ke arah penjualan sambal, sudah tentulah kita nak jual kepada golongan-golongan ataupun audien kita, pesuri rumah ataupun orang dewasa yang nak beli sambal dan sebagainya, supaya dia boleh tahu manfaat manfaat daripada produk kita. Setakat ni okey tak tuan-tuan puan? Ke saya cakap laju sangat kalau saya cakap laju sangat, bagi tahu Setakat ni okey tak? Ada apa-apa nak tanya ke atau nak perkongsian? Ini intro sila Cik Zuan, sila. Alright. Kita bercerita tentang hari ni branding yang baru masuk. Thank you. Alright. So saya sambung Sekarang ni pertama sekali adalah yang saya cerita tadi, kesimpulannya nombor satu sekarang, caranya adalah senaraikan core value yang anda ada. Ini contoh saya bagi tahulah core value saya Core value ni adalah apa yang kita nak cuba sampaikan dalam brand kita ni. Saya cipta brand ni dan saya buat personal branding. Satunya saya buat adalah membantu. Saya memang nak membantu nak membantu orang supaya boleh promote bisnes dia dan review produk dia. Itu saya punya personal branding. That's why saya buat kadang-kadang konten-konten yang promosi barang-barang lain. Saya promosi cookies, makanan, barang mentah, permainan dan sebagainya. Kita promote dan review. Itu saya punya. Ini saya punya core value, supaya tuan-tuan perempuan boleh listkan saya minta 3 je core value. Nanti tulis dekat dalam grup WhatsApp tuan-tuan perempuan apa core value tuan-tuan perempuan dalam brand ni saya punya core value adalah motif saya nak membantu. Satu, kita bantu orang untuk review. At the same time, sebenarnya kita membantu untuk kita dikenali. Pakcik review ni, pakcik ni review produk dia, dan produk itu
dalam pada yang sama, orang yang review ini adalah saya. Saya juga meletakkan branding. Sebab itu orang kenal, boleh kenal dengan kita. Saya pernah review satu barang tu dan sebenarnya barang tu disponsor ya, air suling, dan dia pun sebenarnya mengambil saya untuk menjadi, orang kata, di dalam dia punya website, dan sekaligus saya dikenali di kalangan orang-orang dekat dalam dia punya website tu. Jadi itu nampak tak, secara tidak langsung sebenarnya kalau kita promote bisnes orang lain dengan buat konten-konten review, kita pun dikenali, ya. Yang nombor 2 adalah core value kita adalah saya suka sharing, ya, suka berkongsi apa sahaja melalui story, penceritaan dan selling experience saya, ya. Macam mana saya kadang-kadang kita buat live, kita sharekan, oh saya pernah orang reject saya, tentang macam mana saya berniaga, ada kisah-kisah saya, story-story kehidupan masa saya berniaga dulu, macam mana menelefon kita punya downline yang sudah berkeluarga dan sebagainya. Semua saya ceritakan supaya orang suka mendengar atau kita sharing benda tu daripada kita berniaga saja. Dan kita juga boleh sharekan testimoni kejayaan kita juga dan kejayaan dalam tim kita. Kalau kita ada ejen jualan bawah kita, kita sharekan, oh macam mana dia boleh berjaya, macam mana dia boleh mengubah hidup dia. Itu saya punya core value saya. Jadi tuan-tuan puan-puan, bila nak buat branding ni, kita kena tahu apa motif kita buat branding ni. Apakah teknik atau cara kita. Jadi apa yang sebenarnya audiens nak lihat daripada kita. Kadang-kadang dia buka Facebook ataupun tengok saya punya FB live, ya. Dia sekadar masak cekodok saja, tapi sebenarnya apa yang dia harapkan, pak cik ni ada share tentang kehidupan dia, kehidupan masak, macam mana kehidupan sekarang, dulu rumah sewa, sekarang rumah sendiri. Itu yang diorang nak, ya, dalam kita punya live dan sebagainya. Nombor 3, kita menyampaikan added value. Added value kepada orang, ya. Sampaikan konten kepada audio, konten education content, ya, yang boleh mengajar orang, ya. Setiap kali kita masak tu, kita bukan saja masak saja, kita ceritakan, oh buah keras ni untuk apa, melemakkan rendang dan sebagainya. Itu yang menyebabkan kadang-kadang orang yang masak, bukannya orang tengok masak tu nak belajar masak je, dia kadang-kadang belajar konten dan belajar value yang diketengahkan kepada public ataupun audiens. Jadi semakin banyak kita buat benda-benda itu, core value kita sampaikan, semakin senanglah kita dikenali. Jadi tuan-tuan puan-puan, kadang-kadang, ya, nak dikenali tu, saya dengar semalam, tak silap saya, ada puan Atomi, ada 6,000 orang, ya, di bawahnya, ataupun kata tim dia. Jadi sudah tentulah dia ada sesuatu yang orang nak follow dia, nak tahu, ada core value yang ada pada diri dia, sebab dia sudah show dia punya kejayaan, testimoni dan sebagainya. Jadi puan tu ada tak malam ni? Oh puan, tak silap, ada kan? Puan Muni lah. Puan Muni mungkin boleh share sikit, Puan Muni. Apa yang Puan Muni rasa, ya? Saya tertarik, Puan Muni. Macam mana, kenapa ada ramai sangat orang boleh follow Puan Muni? Apa yang Puan Muni, core value Puan Muni tu? Mungkin boleh bagi satu. Silakan. Tekan-tekan tu. Tak dengar suaranya. Tak dengar lagi, puan? Boleh? Dengar tak? Tak dengar, Puan Muni tak dengar. Okey, bawa dia. Kita boleh mungkin dapat sharing daripada Puan Muni. Macam mana Puan Muni dari segi core tu? Puan Muni terfikir tak ada core value yang puan share sehingga kan diorang rasa macam, wow, I nak masuk bawah Puan Muni lah. Apa tu, puan? Silakan. I tak dengar pula, puan. Betul kan? Boleh tak? Okey. Okey tak? Test.
nampaknya Puan Murni. Tanpa Puan Murni, nanti Puan Murni ni apa nama? Betulkan mic kita nak dengar perkongsian juga ya. Tapi yang apa yang saya yakin contohlah yang lain-lain mungkin ada core value mungkin Puan Syikin boleh sharekan sikit. Puan Syikin agak-agak Puan Syikin apa core value yang Puan ada nak berikan kepada orang supaya brand Puan nampak outstanding. Macam mana tu Puan Syikin? Jadi apa yang yalah macam Puan Syikin, apa yang Puan Syikin rasa nak macam mana nak memperkenalkan brand ni, apa yang nak disampaikan tu. Apa dalam bentuk apa yang Puan ada. Sebab itu semalam kita cakap, saya minta tuan-tuan puan-puan, apakah yang Puan pakar memanglah kita rasa kita tidak pakar, tapi apa yang kita ada untuk kita share kepada orang. Agak-agak Puan Syikin ada apa tu? Maknanya keep continuing tak letakkan benda tu. Dan ada orang yang follow juga kan, betul tak? Ada orang yang nak tahu kan. Sebab apa? Sebab kita ada buat proof, kita pembuktian lah kita dah gunakan benda ni dan jual benda ni, dan ada orang yang betul-betul berjaya menjadi lawan dan sebagainya. Betul tak Puan Syikin? Okey. Ya je Cik Zuan. Okey, saya cuba tengok mic saya sekejap ya. Okey, saya cuba tengok. Okey, ni dengar dengar dah. Dah okey. Dah dengar clear Maknanya saya kena letak dekat mulut saya lah ni Okey. Okey. Actually saya baru je beli mikrofon ni. Aduh, bukan main lagi. Mikrofon untuk nyanyi ni, mikrofon ni. Tapi tak boleh juga ya. Mungkin kucing. Oh, cerita. Okey. Okey. Saya cuba tengok kalau ada lagi tak dengar bagi tahu saya pegang mikrofon ni supaya dengar jelas Cik Zuan Okey Cik Zuan, tak apalah saya simpulkan Cik Zuan untuk kita buat branding ni kita kena ada satu, orang kata kita kena teroka kita punya core value yang kita ada ni saya tunjukkan slide saya balik semula bila kita teroka balik apa core value kita akan tahu apa yang kita nak sampaikan. Sebab untuk dikenali untuk dikenali, branding kita nak dikenali, bukan kita ni gila glamour ataupun kita nak dapatkan orang kata popularity tetapi kita nak bagi tahu ke orang, okey saya hadir dalam industri ni, saya nak menyampaikan benda ni, saya nak membantu orang untuk sekian-sekian, saya nak berkongsi dan juga saya nak menyampaikan value kepada tuan-tuan puan-puan macam itu. Jadi barulah nampak. Jadi apa benda yang kita nak bantu itu. Ini core value yang saya ada. Sehingga inilah saya fikir macam mana kita nak dapat ramai, nak gain follower yang ramai supaya follower ini akan menyebabkan dia adalah tentera kita. Tentera untuk kita komen. Bila banyak orang komen, banyak orang view, banyak orang like, orang pun akan rasa macam wow. Daripada orang kata kita upload tiba-tiba yang adanya seorang, dua orang, kita nak perlukan benda itu. Dan teknik itu yang saya nak share kepada tuan-tuan puan-puan, macam mana untuk dapatkan capture betul, audience yang betul. Kalau kita ini penjual, contohnya penjual sambal, sudah tentulah kita nak dapatkan customer ataupun kita nak dapatkan orang prospek yang membeli, ejen jualan, dropship dan sebagainya. Kita nak tangkap orang-orang macam tu. Bukan kita hanya memberikan, melambungkan jala dekat mana-mana yang kita suka. Kita tak boleh macam tu. Kita tebar jala tu di tempat yang betul. Jadi first thing first, kita kena ada core value. Jadi saya nak tuan-tuan puan-puan listkan kalau boleh listkan 3 cukup value yang kita ada. Yang kita ada yang menyebabkan kita rasa ini adalah USP kita dan ini kelebihan yang kita ada untuk kita sharekan
Jadi tuan-tuan dan puan, saya ada 5 perkara sebenarnya. Yang pertama itu ya. Yang kedua ya. Yang kedua, kita dah nak dekat sejam punya bercerita ya. Yang kedua adalah kita maksimumkan media sosial. Ramai orang ya yang kemungkinan lah hari ni ya, mungkin ada Facebook ya, ada Instagram dan semua media sosial dia nak buat ya. Sampai tak tercekau. Facebook nak buat, Twitter nak buat, apa lagi? TikTok nak buat, semua dia nak buat. Jadi dia tidak fokus. Jadi saranan saya untuk permulaan ni kepada tu ada lebih K pula. Pula. Fokus kepada 2 atau 3 platform saja yang mudah dahulu. Apa yang mudah? Ya, Facebook yang mudah, Instagram yang mudah dan kemungkinan TikTok yang mudah. Benda yang mudah dahulu. Kemudian barulah masuk ke dalam website dan sebagainya. Ya, fokus kepada 2 saja. Bila kita ada ketiga-tiga atau 2 media sosial ini, kita akan nampak ya sedikit orang berperingkat benda tu ya. Dan sebenarnya brand ni adalah untuk kita punya motif, bukannya untuk menjual. Kita menjadi buat branding, personal branding ni sebenarnya kita nak awareness supaya awareness kita, kesedaran orang tentang wujudnya kita ini semakin kuat. Ya, saya buat macam ni supaya orang, kadang-kadang saya main game dan sebagainya, saya bukannya nak jual apa pun, saya nak pupuk branding diri saya untuk saya lantik. Ramainya orang yang menjadi, orang kata, agent yang memberikan promosi percuma pada saya. Oh, orang kenal dia, orang kenal pakcik TikTok. Oh, pakcik TikTok ni boleh menganalisa potensi melalui tayar lahir. Itu adalah kekuatan, itulah core value saya yang saya dagangkan supaya orang yang dengar, wow, orang yang dengar rasa dia ni unik, something unik, dan orang akan follow kita dan nak tahu apa lagi dan apa lagi. So dekat situ yang akan kita build up. Bila kita consistency untuk buat, trust akan wujud ya. Ni saya nak share satu benda ya tuan-tuan puan-puan ya. Satu benda yang saya pegang ya. Saya pegang dari dulu lagi ya. Setakat ni okey ya tuan-tuan puan-puan. Cik Muhammad Najib kita gambar senyum je dari tadi. Okey, ni saya tunjukkan. Alright. Setakat ni okey ya tuan-tuan puan-puan. Okey saya nak tunjuk ini saya punya kira pegangan saya lah, pegangan saya ya. Pegangan saya untuk tuan-tuan puan-puan, asas dalam kita nak buat. Tak keluar hijau. Okey. Terkejut saya. Okey. Alright. Sebenarnya ini ya puan-puan ya. Motif kita nak bagi orang nampak. Branding ni bagi orang nampak ya. Ini mata ya. Mata ya. Nak bagi orang nampak saja kita sebenarnya. Jadi bila orang nak nampak bukan nak nampak sekali je tuan-tuan puan-puan. Nak nampak selalu. Lagi-lagi keluar dekat FYP TikTok dia ni. Keluar kat FYP story, dia ni lagi. Dia ni lagi. Siapa dia ni? Oh, dia ni pakcik. Pakcik apa ni? Kat situlah orang nampak, oh dia ni jual, dia ni buat apa? Dia ni tafsir tayar lahir. Orang akan follow dan masa itu kita dah kumpulkan orang. Ya, macam saya buat di TikTok. Saya tahu TikTok ni adalah orang remaja dan sebagainya. Bila saya buat satu value untuk mentafsir tayar lahir, saya tahu orang yang tafsir tayar lahir ni bukannya orang yang berusia, orang yang dewasa, bermaksud remaja kepada dewasa, dan ia boleh ditukarkan kepada prospek saya. Itu apa yang saya buat, strategi yang saya buat. Bila orang nampak selalu kita, branding nama kita tu, nama kita akan masuk dalam kepala dia. Nama kita akan di mata dia lah ya, di ingatan dia ya. Dan bila nama dia dalam ingatan kita, sudah tentulah ada satu konsep dipanggil orang kenal kita. Bila dia tengok ini pakcik kan, ini pakcik kan, oh dia jual apa, jual tapawai pula. So orang nampak ya. Bila kenal itu maksudnya dia ingat kita sebab momen-momen core value yang kita telah bagi.
Pak Cik ni pernah buat pernah masuk trending dekat dalam TikTok, dia mentafsir tarikh lahir menggunakan metafizik dan sebagainya. Bagus lah Pak Cik ni, orang tengok kita ambil yang bagus lah. Sometimes ada orang yang macam yalah, mungkin dia rasa macam Pak Cik ni syirik sebanyak. Saya selalu tekankan dalam TikTok, jangan percaya, this is potensi sahaja, rahsia personality, warna dan sebagainya. Yang baik dia jadikan teladan, yang buruk dia jadi sepadan. Jadi orang kenal kita, nombor duanya, orang kenal. Bila dah kenal, kita sebenarnya dalam proses kita nak memupuk branding, kita tak boleh terus jump. Buat sekali lagi. Berulang tu maksudnya macam mana tu? Yang lain pun dengar sama Sekejap close, sekejap kuat Saya tekan ni sekejap lah. Sekejap saya, okay, yang ni dengar tak? Saya dah ubah dia punya setting. Yang ni dengar tak? Dah dengar? Saya ubah setting dia sekejap. Esok saya pergi pakai saya punya mikrofon yang studio lain pula. Okay, next. Okay, thank you Cik Zuan bagi tahu saya. Suara saya tak berapa dengar. Okay, alright, tadi nampak, lepas tu kenal. Bila orang dah kenal kita, saya dah kenal dah melalui contohnya ada problem lagi Okay. Tak ada. Okey. Saya dah kenal Puan Murni dengan produknya, saya dah kenal dia Bila kenal dia, dan dia pun selalu buat perkongsian tentang macam tadi perkongsian macam mana nak jadikan kulit kita toner yang sama, contohnya yang macam pakai spa dan sebagainya. Dia banyak buat perkongsian dan sebagainya. Copywriting dia bagus, kita pun suka dan kita ikut dia. Itu yang kita jatuh perkataan suka ini look, know and like. Orang suka dengan kita. Suka dengan apa? Sebab dia selalu memberi. Memberi dari segi copywriting dia yang bagus. Ini dia. Copywriting letak kat sini. Bagi kenal dulu. Sebab itu kadang-kadang orang buat live tu, kadang-kadang dia tidak menjual pun. Dia masak. Tapi produk yang diguna adalah produk yang kita nak jual sebenarnya. Itu sebab kadang-kadang kita masak, kita buat live masak tu, kita tak ada menjual pun kadang-kadang. Tapi orang nak kita tu sebab orang suka dengan kita. Konsep dia. Bila jatuh tak suka, orang akan unfollow. That's why kita kadang-kadang branding ni mainkan peranan. Bila kita berniaga ni, saya selalu ingatkan diri saya juga, kalau boleh aspek-aspek macam ada benda yang political, aspek-aspek yang menyebabkan sefahaman, kita tak boleh pro kepada mana-mana political aspect sebab itu akan menyebabkan kita kehilangan followers. Biar kita orang kata duduk atas, bukan duduk atas pagar tu maksudnya tak ada pendirian, tapi kita jangan ambil peduli hal itu sebab saya pernah juga saya letakkan video Abid Liu baru-baru ni dan ada juga penyokong daripada puak yang satu lagi tu tak puas hati. Jadi saya fikir kita tak boleh berpihak ke mana-mana. Walaupun kita tahu yang mana satu kita pihak, tapi tak boleh. Tuan-tuan perempuan macam itu. Branding kita bina tu, kita dah bina elok-elok, orang dah nampak, kenal dan suka, kita jaga betul-betul sebab kita punya motif yang terakhir adalah kita nak orang percaya kat kita. FYP. Satunya kan yang saya study, saya kaji lah Cik Duan kalau TikTok ni kita kena ada tempat masa yang betul untuk kita upload bila masa orang pegang handphone, bila masa orang buka handphone, masa tu yang kita kena upload. Sebab kat situ yang akan menyebabkan kita dapat dalam FYP sebenarnya. Dan satu lagi, konsistensi kita dan kita punya bahagian depan itu sebenarnya. Kalau ini saya lain sikit lah cerita pasal branding ni, tapi dalam TikTok macam mana boleh naik cepat sangat saya punya TikTok tu, kerana saya punya perkataan yang saya gunakan
dan juga muka depan itu yang saya pilih, dia punya thumbnail yang saya pilih itu memang orang suka dan orang boleh like dan juga komen. Banyak orang komen dan like, dia akan naik pada FYP kita. Macam itu. Jadi waktu pun sesuai juga. Kalau kita buat waktu yang tak sesuai, audien kita tengah katalah maghrib kita upload, itu untuk orang macam mana yang akan tengok lain, ya. Jadi kalau kita nak permulaan tu boost tu, saya selalu saya pernah buat kajian juga. Oh, yang macam ni tak berapa bagus, yang macam ini bagus, ya. Bagus tu maksudnya thumbnail dia yang bagus, hashtag dia yang bagus, ya. Tidak terlalu banyak hashtag, perkataan yang dia tulis tu, permulaan tu yang sangat easy untuk kita dengar dan orang akan tengok sekali, orang tergerak hati nak tekan. Contohnya saya letak kat situ cinta, kalau kita buat cinta sejati, itu kan nonsense kan, ataupun biasa kan. Cuba letak tulang rusuk. Contoh macam tulang rusuk, wanita tulang rusuk suami. So orang tak wow, like something like benda yang orang tertanya-tanya, ya, persoalan benda tu, ya, yang menyebabkan kita punya tu akan trending. Cik Zuan dah biasa buat TikTok, ya? Muka depan dia. Muka depan. Bila orang muka depan posting kita tu. Tak apa, nanti saya akan tunjukkan. Rasanya minggu depan rasanya kita masuk pada social media platform. Saya tunjukkan, walaupun tak ada masuk TikTok dalam kita punya syllabus ni, tak ada. Tapi TikTok adalah yang paling trending sekarang. Saya akan tunjukkan step by step macam mana nak buat TikTok. Tuan-tuan perempuan boleh menjadi video creator dah sekarang, ya. InsyaAllah kalau tak tunjuk muka pun, tunjuk jari atau tunjuk tempat untuk nak dapatkan trending tu, sebab sangat senang nak dapat followers yang cepat. Bayangkan saya buat Facebook tu nak dapatkan followers untuk saya tu bertahun-tahun juga, tapi untuk 1 bulan saya boleh dapat 20,000 followers dan orang keep tengok kita, dan dalam pada yang sama kita bercerita. Kalau bercerita tentang kisah kita, sudah tentulah orang akan percaya. Itu yang saya nak, ya. Mula-mula orang nampak kita, ya, Cik Zuan kita, kemudian orang kenal kita. Oh, Pak Cik ni. Cik Zuan pun kenal saya melalui TikTok, ya. Pak Cik Gaming di TikTok kan, sebab lalu FYP kan. Dan akhirnya kita tak tahu dia suka atau tidak. Bila dah selalu keluar, dia ni lagi dengan tajuk-tajuk yang lain berbeza, jadi orang tu akan suka. Dan akhirnya bila dia suka, dia akan percaya. Bila percaya, inilah kita akan closing, ya. Closing dalam arti kata, kalau kita berniaga, orang akan beli. Apa Pak Cik jual buku tai lahir. Saya pernah acah-acah nak jual e-book Rahsia Tai Lahir, ya, dengan berharga RM10. Memang ramai orang yang PM, ya, saya nak beli. Sebab dia dah percaya dengan kita punya yang kita letak, apa orang kata, core ataupun kita punya copyright content yang kita gunakan tu. Jadi dia tak serabut, ya. Jadi saya dah tukar daripada Pak Cik Gaming sekarang kepada Pak Cik TikTok. Ini yang saya nak, konsep ini, tuan-tuan perempuan. Mungkin tuan-tuan perempuan nak suruh orang percaya dengan kita punya produk, tetapi kita tak ada start dengan nombor 1, nombor 2, nombor 3, kita tak start. Kita terus jump kepada nombor suruh orang percaya. Macam mana orang nak percaya kepada kita sedangkan kita tidak ada mengeluarkan apa-apa dulu. Kita tak bagi orang suka, kita tak ada share benda-benda yang outstanding, yang menyebabkan orang rasa wow, kita perlu ikut dia. Saya pun kadang-kadang ikut ataupun follow orang, ya, daripada Indonesia atau Malaysia, ya, pakar-pakar motivasi yang mana bila kita dengar, kita rasa wow, ini satu idea, ya, menyebabkan kita goosebump untuk tahu benda ni bagus ni untuk kita gunakan, untuk kita share pada orang lain. Itu sahaja. Jadi inilah yang saya kata permainan dia untuk konsep, ya, konsep KSP sebenarnya, ya, kenal, suka, percaya, ataupun dalam English, ya, dipanggil KLT, ya. Know, like, trust, ya. Ini konsep betul, ya.
Okey, sebab yang saya cakap tadi ya, Cik Zuan ya, kalau branding ni kita ada 3. Satu company punya branding, satu owner lah, owner yang company atau nama company. Satu adalah produk. Produk punya branding. Dan yang nombor 3 adalah personal. Sebenarnya kalau kita buat kerugian pada saya kalau saya buat promosi kepada syarikat saya. Kalau saya ni ejen jualan, saya promosi ya, memukul canang kepada semua orang tentang company saya. Jadi company yang akan dapat awareness tentang kewujudan company. Apa kata kalau kita buat awareness kepada orang kewujudan diri kita as a personal, branding personal. Bila kita menjual apa sahaja, barang A tu dah bertukar barang B, C, D, orang tetap akan beli. Seperti mana kalau kita sekarang ni kita tak tahu pun Ali Shukri jual apa ya, tapi kita tahu kewujudan dia adalah orang kata jutawan kosmetik atau Datuk Vida ya. Kita tahu dan kita pun tak tahu apa dia punya produk. Ya, orang kenal personal branding dia. Hari-hari ya tuan-tuan puan, kalau tengok dia punya Facebook, dia buat live ya, hari-hari tanpa satu pun miss sebab dia nak keep orang untuk tengok dia dan sebagainya, dan dia tak kisah kalau orang tak suka sebab dia punya targeting bukan untuk orang yang kaya ataupun luxury people. Dia punya more kepada orang yang pertengahan dan bawahan. Jadi dia nak tunjukkan orang, oh dia daripada orang susah, niaga pasar malam dan sebagainya. The story yang dia cerita tu yang menyebabkan orang inspirasi nak jadi macam dia, nak berjaya macam dia. Itu yang kita kata personal branding itu. Okey, saya sambung yang saya punya slide ya. Ini yang saya conteng-conteng. Setakat ni okey ke tuan-tuan puan? Ya Allah, kita ada ni ya, ada 1 jam lagi ya. Setakat ni ada apa-apa nak tanya ke pada saya? Bolehlah kita, ataupun nak bagi pendapat ya. Nak bagi pendapat pun boleh. Saya buka apa? Oh, okey. Boleh pilih bahagian background tu. Terkejut saya, ingat apa lah. Nanti boleh buat tu. Cik Zuan pun nak buat juga belakang ada background ni. Nanti boleh tengok bahagian tu, dia ada background bahagian belakang tu. Okey. Ada. Cik Farhan ada. Tapi dia akan sampai pukul 11 nanti. Yeah. Alright. Ada lagi soalan-soalan lain? Ya. Puan Nurul Amira. Mm-mm.
Terima kasih Puan Amira. Itu ada segi USP produk tu Puan Amira ya. Mungkin Puan Amira boleh dapat USP tu based on testimoni orang yang dapat, yang dah try produk tu ya. Mm mm mm. Mm mm mm. Mm mm mm. Mm mm. Mm mm mm. Mm. Hmm. Ya, yeah. Kalau boleh cadangan saya untuk Puan Amira ya, kalau dapat testimoni itu memang boleh ya, kalau testimoni itu diambil dari segi bentuk WhatsApp dan pujian-pujian macam tu. Kalau testimoni yang lebih kepada video itu lebih wow, sebab sekarang ni orang semua nak dapatkan video Puan Amira kan. Kalau ada orang yang boleh macam customer yang kita yang betul-betul bagus dengan kita, yang boleh cakap sedikit, wow hebatnya Roti John ni, dia bagi satu testimoni dan satu orang kata core value ataupun USP. Dia kata wow ini memang banyak lauk. So lama-lama orang akan nampak USP Roti John itu adalah Roti John banyak lauk. So itu yang kita nak spotlight tu tidak perlu banyak Pak Mira, tidak perlu cakap saya punya banyak lauk, saya punya banyak sayur, saya punya tahan lama. Mungkin boleh dapatkan dalam dua spotlight untuk USP barang kita, supaya dia tidak nampak banyak sangat spotlight ya. Macam satu barang tu ada contoh sambal ni pedas tapi sedap, contoh macam tu, pedas tapi dia ada satu dua sahaja USP. Kalau saya tengok tadi nampak ada leleh dia, ada macam-macam kan. So mm mm Hmm. Jadi kalau dari segi Puan Amira punya USP tu dah nampak ada. Cuma yang hari ni kita nak Puan Amira branding diri sahaja. Branding diri supaya Puan Amira adalah owner kepada produk itu. Bila kita sharekan hari ni kita sharekan tentang macam mana nak buat mayonis itu, kenapa mayonis tu macam mana tahan lama benda tu. Satu-satu bahagian ya. Satu-satu benda tu, satu-satu topik yang kecil tapi konsisten. Bukan satu hari ni kita cerita semua daripada A to Z. Contohnya macam mana pemilihan roti. Roti John saya ni macam ni saya pilih roti. Pop cerita dalam masa 1-2 minit. Esoknya macam mana saya pilih, macam mana saya buat dia punya sos pula. Esoknya macam mana saya pilih sayur dia pula. Benda-benda itu. Tetapi tidaklah secret recipe itu kita ceritakan. Tetapi orang nak tahu benda tu. Kenapa saya punya ni, lauk ni, saya buat ni, kenapa kolesterol dia kurang dan sebagainya. Kita boleh cerita macam tu. So perkongsian itu core dia, bukan saja kita menjual barang, tetapi kita menjual sesuatu yang lain juga. Supaya orang suka kepada Puan Amira because of sharing tentang berkaitan dengan produk tu. Nampak tak apa yang saya maksudkan tu? Kita memang nak menjual produk kita, tetapi kita nak bagi tahu apakah core value-nya lain. Ya? Kalau macam saya, core value saya tu apa? Apa kekuatan saya yang menyebabkan orang boleh dekat dengan saya? Adakah saya punya confident level yang tak ingat dunia ke, ataupun apa yang saya boleh bagi kepada mereka ya. Kalau saya tengok dalam saya punya perniagaan dalam bisnes saya ni, memang jarang sekali, tak ramai sekali orang yang masa itu buat live tentang masak ya, masak menggunakan produk. Jadi saya nampak itu peluang dan itu yang saya buat, yang menyebabkan branding dalam nama Tupperware saya tu memang boleh naik. Sebab saya nak nampak benda tu. Naikkan dulu personal branding supaya orang percaya dan trust. Percaya dan trust sama lah. Supaya orang trust dengan kita. Lepas tu, kita orang cakap baru nak buka mulut saja orang dah beli barang kita. Okay, Puan Liana nampak Puan Muni kan? Okay, Puan Muni dah boleh bercakap dah situ. Kita nak minta sharing. Dah boleh? Okey, Puan Muni, macam mana tu? Apa core yang Puan Muni gunakan untuk nak menarik punya ramai orang kata agent tu. Boleh tak share sikit? Mm-mm. Mm-mm.
Hmm. Hmm. Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. Itu dia. Jadi konsep dia adalah ada database kan? Yes, yes, yes. Kita lepas tu apa tu, puan? Mm-mm. Sebab dia dah percaya. Mudah percaya. Kita nak percaya kat orang ni memang susah kan. Melalui proses proses kita. So inilah dia yang namakan sebagai, orang kata, mula-mula kesedaran bagi orang nampak. Lepas tu trust tu akan naik dan kita ada follower meningkat. Konsep dia sekarang sama macam saya dulu awal-awal nak buat Pakcik Gaming, follower saya tak ramai pun. Macam mana saya nak dapatkan follower yang ramai? Sebab itu saya membina, orang kata, credibility dahulu. Credibility tu kita menjiwai prospek yang ada. Ya, dari segi bahasa yang digunakan, kita menjiwai personality yang saya gunakan itu sama tak, masuk tak, cocok tak. Cuba saya mendalami lah, sebab yang main game ni adalah kebanyakan remaja, ya, lelaki dan juga orang kata usia remaja yang 30-an ke bawah. Jadi perkataan-perkataan dia kita study, perkataan-perkataan yang menyebabkan orang rasa macam seronok nak dekat dengan kita. Itu yang menyebabkan kita bertambah follower. Bila tambah follower, bermaksud kita mudah untuk dapat database. Ya, kalau kita punya Facebook follower tak ramai, ya, bagi saya kita kena tambahkan dulu follower, supaya follower itu kita convert kepada database, database akan jadi pelanggan kita. Yang penting, ya, macam Puan Muni cakap tadi, Puan Muni dah ada satu dipanggil SEO, yang mana kita dah ada rumah visual kita. Ya, platform yang sebenarnya platform macam Facebook pun dulu kita ada marketplace, kita ada face apa nama, Facepick ke apa ke, semua dah lebur, dah tak ada dah. MySpace pun dah tak ada. Friendster, ya, Friendster dah tak ada. Saya ingat saya berfikiran Facebook pun akan dalam berapa tahun juga akan sedikit-sedikit tidak relevan untuk orang berniaga dah. Semua orang akan pergi kepada TikTok, akan pergi ke Instagram, Bigo dan sebagainya. Jadi apa kita buat adalah kita pergi ke platform yang agak lama untuk kekal. Contohnya di Google, ya, di Google SMS, blog dan WhatsApp. Saya fikir ini adalah salah satu daripada benda yang kekal. Jadi kalau macam saya, MySpace saya dah hilang dah, gambar-gambar itu dah hilang. Jadi apa yang saya nak cari balik, saya letakkan di dalam kita punya blogspot saja. Jadi itu sangat senang. Bila dalam blogspot, dia akan menyebabkan kita punya orang kata kita punya kata carian itu masih kekal dan orang boleh call kita lagi, ya. Dan kalau kita ada dua media sosial, media sosial pertama setakat ni dengar, kalau tak dengar saya punya betul-betul bagi tahu, ya. Jelas, ya. Okey. Kita ada dua, katalah kita ada dua platform media sosial, ya. Media sosial yang pertama, kita perlu letakkan konten dan added value. Contohnya konten-konten yang kita hanya letakkan macam YouTube, ya, tak ada apa-apa engagement pun, tidak ada relation pun, just letak saja, penuhkan dengan info. Yang kedua tu saya buat dalam Facebook, itu saya buat memang high engagement, yang mana saya ada build relationship dengan audience. Saya balas, ya, balas komen, orang komen dengan kita balas. So itu yang menyebabkan kita punya branding naik dan dikenali. Saya percaya rahsia saya, ya, saya nak share sikit, ya. Saya nak buka ni lah. Saya nak buka Facebook, ya. Saya tunjuk sekejap lagi macam mana saya, setiap orang yang komen itu, saya mesti akan komen balik walaupun sekadar wow ataupun nice. Sebab ia akan menyebabkan kita akan dapat pendedahan kepada
benda orang-orang baru yang kenal kita. Kita sebenarnya target kita sebenarnya untuk personal branding, kita nak orang kenal kita je. Orang tengok sekali, oh yang ni muka dia. Tengok 2 kali, oh dah tengok 3 kali orang dah start. Dia ni berniaga apa? Masa tu yang kita akan boleh propose produk kita. Ya. Jadi saya memang yakin ya tuan-tuan puan-puan, personal branding sangat kuat ya. Dan kat situlah kita boleh collect database ya. Collect database tu melalui macam-macam ya. Kita bagi orang link untuk orang klik dan masuk dalam kita punya WhatsApp, dan kita dapat WhatsApp melalui WhatsApp business, dan kita minta orang tu save nombor kita dan sebagainya. So bila ada apa-apa info, kita hanya blast sahaja. Dan orang kata database memang king, sebab yang queennya adalah content. Selepas kita dapat database, baru kita boleh ada konten, masukkan konten dan update info. Jadi tuan-tuan puan-puan, kena nak tak nak, kena cuba sedaya upaya dapatkan database. Selalunya orang yang dapat database ni, diorang sanggup membeli database ya. Banyakkan orang yang tepi-tepi jalan ke apa, kak mintakan email, mintakan nombor telefon. Benda itu adalah orang kata database yang boleh dijual. Tapi kita ni, kita nak database yang organik. Kita nak database yang masuk dalam kita ni memang orang yang minat, contohnya minat produk saya ya. Jadi saya tahu ini semua database yang bila saya buat kontes, orang masuk dalam link tu, memang orang kata redirecting kepada saya, dan saya dapat database. Database itu yang mahal sebenarnya. Jadi kalau tuan-tuan perempuan boleh connection, build relationship itu dengan orang, dan lama-lama jadi macam Puan Muni, dia dah ada database, dan orang yang database tu dah kenal dia, mudah nak jual apa pun, convert daripada dulu jual bakery, sekarang jual benda lain. Orang dah percaya. Itu kekuatan database. Dan kita akan tahu juga tentang konten. Dan konten juga saya nanti nak perkenalkan tuan-tuan puan-puan kalau ada masa sekejap lagi. Konten-konten yang sesuai untuk kita gunakan. Saya percaya ada 5 jenis konten yang boleh tuan-tuan puan-puan gunakan. Bunyi lagi. Itulah dia, saya ni nak kena ganti mikrofon baru lah ni. Nanti saya cari mikrofon yang lama saya tu ya. Saya ingat mikrofon ni dah boleh dah. Mikrofon setakat ni okey. Mungkin tadi ada, saya kena cabut dah ni balik semula ya. Okey, dah okey lah. Dah okey kan? Itulah dia. Yang ini memang untuk saya punya untuk buat TikTok, untuk saya buat apa-apa macam voice over. Voice over. Voice over ni memang mikrofon voice over. Tuan-tuan dan puan-puan macam ni. Saya buat letters ni, saya nak buat untuk kisah seram. Saya nak buat konten kisah seram untuk capture semua audience yang kisah seram masuk dalam saya punya YouTube. Jadi saya beli mikrofon ni. Okey tuan-tuan, tak apa. Kalau ada problem lagi beritahu saya ya. Saya cuba dapatkan mikrofon yang baru untuk next week. Okey. So ini dia. Yang seterusnya kita ada lagi 3 slide saja tuan-tuan puan-puan. Ini maksimumkan. Maksimumkan tu maksudnya kalau kita buat satu benda tu, saya selalu buat di dalam TikTok, dia akan pergi dekat Instagram. Instagram akan terus pergi ke Facebook. Jadi satu benda kita buat, kita akan dapat 3 media sosial. Tak perlu kita nak buat, dekat TikTok nak kena upload, dekat Instagram nak upload, dekat ni. Sekarang ni saya tunjukkanlah contoh lah ya, untuk tuan-tuan puan-puan nak maksimumkan ni. Saya akan tunjukkan dekat tuan-tuan puan-puan. Boleh tunjuk sekali untuk Encik Duan tadi nak tengok macam mana tu kan. Betul tak Cik Duan? Sekejap. Shopee saya berbunyi. Sekejap ya. Sekejap saya cari. Ni sekejap. Saya punya. Ada orang order pula. Dengar je ya. Okey. Ni saya akan tunjuk. Saya akan tunjukkan. Sekejap ya. Saya akan tunjukkan kat sini. Saya akan sharekan. Ini sikit lah saya tunjuk. Teaser ya. Okey. Ini dia. So saya punya ni dekat sini. Nampak tuan-tuan puan-puan ni? Ni gambar saya. Tahun lepas saya ambil gambar ni. Cantik. Okey. Alright. So okey, ni TikTok ya. TikTok. Okey. So cara dia mudah saja untuk kita buat.
kita buat, kita nak tunjukkan ke ke Instagram dan juga ke Facebook. Contohnya ni saya punya, nanti tengoklah saya dah tukar dah nama Pakcik TikToks ni. Okey, kita masukkanlah kat sini. Saya nak masukkan upload. Saya nak uploadkan saya punya video. Video apa ya? Video makan saya ke? Sekejap ya, saya tunjuk. Video mana? Video inilah kot. Saya nak masukkan video ini. Okey. So ini dia. Video saya. Selamat lagi. Okey. Ni selamat hari raya saya ni. Saya masukkan video ni. So saya next. Okey. So yang ini yang saya katakan, kita boleh masukkan sound. Tak ada sound tak apalah. Kita masukkan filter, kita next saja. Okey. So yang ini yang saya katakan, kalau kita nak dapatkan FYP, gambar yang thumbnail ni adalah gambar yang ini. Tekan sini, kita nak gambar yang mana yang sangat-sangat menyebabkan orang akan klik. Gambar yang macam ni, korek-korek hidung ni janganlah. Macam ni, tak sesuai. Jadi saya nak gambar yang wow kat situ. Contohnya gambar yang okey, macam ni saya rasa gambar ni okey. Gambar macam ni okey. Yang saya julang kucing ni. So saya pop situ. Tengok macam itu. Lepas tu apa yang saya boleh buat adalah okey. Kita buat satu ayat yang sangat simple, 2 perkataan saja sudah cukup. Contohnya adalah julang kucing, contoh. Kita letak sini dan kita sengitkan sikit, masuk kat situ, letak. Okey, macam itu. Okey. Dan kalau kita nak besarkan pun boleh macam ni, julang kucing. Okey. So kita save sahaja kat situ. Nampak tak kat situ? Dan kita buatlah kat sini. Jom julang kucing. Okey. Dan hashtag apa? Kucing. Kalau kita nak FYP, type je FYP kat sini. Tapi selalunya FYP ni, dia kalau tak berapa sangat, dia tak nak keluar. Okey, cukup. Macam tu kucing. Dah 3 cukup. Atau 5 sudah cukup ya. Julang kucing. Ada hashtag dan sebagainya. Lepas tu terus. Okey, kat sini kat bahagian bawah ni tuan-tuan, ada automatically share tu ke mana? Ke Facebook, ke WhatsApp ataupun Instagram. Ada 3 benda yang kita boleh. So saya pilih Instagram. So saya post kat sini. Saya post kat situ. Dulu Katrina pakcik nak bagi tahu ya, pakcik dah tengok dah. Kalau ikutkan tanda lahir yang diberikan tu, orangnya adalah pendiam dan menyimpan rahsia. Tapi kan pakcik nak bagi tahu. Okey, dah. Selamat lagi. Hari. So tengok dia pergi masuk pula dekat Instagram. So saya hanya share story dekat Instagram. Selamat lagi. Lepas tu dekat Instagram saya pula boleh share kepada Facebook juga. So kita boleh share. Dan kita boleh share pada kawan-kawan yang kita kenal macam ni. So share kat sini pun boleh, done saja. So memang boleh menyebabkan orang kata banyak benda yang boleh di share dalam sekaligus ya. So kita akan tengok kat sini lah. So ni julang kucing kat sini. Ni semalam saya buat ya. Ada satu yang betul-betul wow kat sini. Jodoh belum lekat, 33,000 yang tengok tu. So kat situ kita tahu, oh macam itu saja. Perkataan tu yang sangat mendapat, orang kata mendapat capture. Jodoh belum lekat, itu je. Itu yang menyebabkan orang suka kepada kita punya ni. Alright, boleh tuan-tuan puan-puan? Setakat ni saya tunjukkan itu 3. So kita maximizekan satu benda kita buat dekat dalam TikTok, tapi dia boleh mencapai kepada Instagram dan juga Facebook ya. Tak perlu kita banyak kali kita nak buat, penat ya. Alright, so kita pergi ke seterusnya tuan-tuan. Dah 10.30 dah, kita ada lagi berapa lagi ni? So ada nombor 6. Okey, ni kita dah pergi ke muncak tuan-tuan. Macam mana nak dapatkan branding? Lepas ni saya nak minta kita sama-sama buat tugasan ya. Alright, so sekarang ni content ataupun kita punya branding ni mestilah pada fokus pada audien ya. Kalau branding kita tu jangan kita sama-sama. Kita ambil inspirasi Dato' Al-Shukri, Dr. Vida, dia punya fokus audien dia memang tepat, iaitu kepada orang serumah, orang-orang biasa. Dia tidak fokus kepada orang yang luxury people dan sebagainya. Kita punya audien macam tu. Kalau kita memang produk kita produk luxury, contohnya perabot kita perabot orang yang rumah banglo dan
sebagainya. So kita kena buat orang kata satu fokus audiens yang tepat, ya. Jangan bercampur-campur audiens. Sebab itu saya fikir saya tak nak campur-campur dalam satu media sosial tu. Semua saya campurkan, rojakkan. So saya ada yang tempat lain. Kalau Tapawai saya Tapawai, tak mungkin Tapawai bergabung dengan gaming. Sebab audiens dia berbeza. Jadi kalau saya menjual Tapawai dekat gaming, sudah tentu tak ada orang nak beli. Sebab audiens tu sangat-sangat kontra, ya. Kalau saya jual di gaming one day, berapa hari nanti saya akan buat gadget-gadget, ya, gadget-gadget berkaitan dengan gaming. Contohnya saya jual kabel, saya jual handphone, saya jual barang-barang komputer, barang-barang yang berkaitan dengan gaming. Sudah tentu diorang akan beli sebab mereka dalam dunia yang sama. Kita kena tahu, ya. Jadi iklan tak akan tepat kalau kita bercampur gaul semua. Sebab itu kadang-kadang kita ada page, ya, ada page yang kita perlu buat. Kalau kita jual barang tu, page dia, jual. Kalau jual Tapawai, page jual Tapawai. Saya tak ada dalam Tapawai juga jual kurta lah, jual sambal pun nak jual dalam tu. Benda yang bercampur aduk ni orang tak suka tau. Sebab dia akan berselisih audiens. Jadi dalam gaming pun saya pun tak boleh letakkan isu-isu semasa. Saya dah try letak, ya, dan memang mendapat kecaman jugalah oleh netizen. Kata Pak Cik ni nak game ke nak cerita pasal isu semasa. So saya kat situ saya tahu memang benda ni sangat berkesan. Kalau gaming sahaja, ya. Jadi saya nak bagi tahu satu lagi, ya. Harap dengar, posting dalam 24 jam mesti ada satu posting. Tak kisahlah posting Assalamualaikum pun perlu ada. Sebab nak wujudkan konsistensi yang dirancang, ya. Kita tak boleh macam hari ni kita buat, minggu depan buat. So orang akan rasa lost. Orang ternanti-nanti. So kita kena konsisten rancang. Okey, hari ni buat tentang storytelling. Esok cerita pula buat tentang demo masak. Kalau kita nak buat barang tu, kalau kita jual sambal, esok saya nak buat aktiviti packaging, nak post barang. Esok pula cerita pasal macam mana storytelling saya set up untuk jual, untuk dapat idea membuat sambal ini. Itu storytelling. Ya, ada orang yang bercerita macam tadi puan apa tadi? Puan cakap saya malu kan nak buat live dan sebagainya. Tak apa, kalau permulaan malu, cari orang yang boleh represent kita. Cuma impact dia adalah kalau kita cari orang yang boleh represent kita, kalau orang itu berpindah kepada tempat lain, dia akan bawa semua follower kita. Nak tak nak sebagai entrepreneur, saya menyarankan kita kena ke depan. Kita kena, nak tak nak kita kena cuba. Saya sendiri cuba untuk buat live pun, daripada permulaan tak ada orang pun tengok, kan. Dan lama-lama orang akan tengok because of kita ada core value yang kita nak sampaikan tadi. Alright. Dan saya juga mungkin boleh bagi idea jugalah untuk tuan-tuan perempuan, sediakan satu ruangan chit chat, ya, untuk tanya, ya. Kalau dalam live ke atau dalam apa, okey, siapa nak tanya boleh PM tepi, nak tanya apa-apa, kita buka peluang orang bertanya. Dan kita jangan hidekan send message itu supaya orang tak boleh bertanya. Sebab kebanyakan orang yang send tu adalah syarikat besar je. Tapi kalau macam branding, personal branding, orang nak berkenalan apa tu, kita buka. Tapi kita tapis lah, tuan-tuan perempuan. Mesti akan ada banyak, ya, orang kata jenis orang yang bertanya, ya. Kita boleh tapis. Macam saya dah orang kata dah berniaga macam-macam, ya. Hari-hari ada orang nak minta pinjam duit lah, nak apalah, nak resah lah, nak berkenalan lah, nak macam-macam yang diorang buat. Tapi kita tapis untuk chit-chat yang mana yang betul saja, ya. Dan high impression, high trust. Kalau orang impress kita permulaan kita live tu, kalau kita live, ya, kita start dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2-3 minit macam tu, tak ada momentum, tak ada energy dalam penyampaian kita, sudah tentulah impact dia tak akan ada dan orang akan left ataupun orang tak akan rasa best. So saya menasihatkan tuan-tuan perempuan, nak cuba practice dulu, tapi tak apa, just redah saja, tapi energy itu kena dikekalkan. Semakin banyak platform yang appear,
muka kita dekat Facebook, dekat sana dan sini, trust akan tinggi. Sebab orang yang sama akan tengok, oh dekat TikTok ada, dekat Instagram ada, dekat sini. So kita pun tak boleh cakap, saya tak nak main TikTok because TikTok ni tempat menari-nari. No. TikTok ni dah start untuk bisnes, ya. Dan kita boleh buat live dalam TikTok juga. Dan untuk membina personal branding, kena ada karakter personalized. Ada karakter dia. Tuan-tuan puan-puan kena start untuk karakter. Ada orang yang menjadi contohnya, ya, dia ada seorang tu dia make up, ya, hari-hari dia buat live make up. Dia panggil diri Bella. Ini Bella nak buat ni. So dia wujudkan personalized dia, karakter dia. Ya, hari ni Bella nak touch up ni. Ya. So inilah wujudkan karakter. Saya pernah uji untuk diri saya buat satu karakter di Pakcik Gaming. Dan saya buat karakter yang berbeza sikit. Dan karakter itu orang-orang suka, ya. Bila orang suka, orang seronok, ya. So itulah dia yang saya kata sebagai karakter yang unik, yang orang suka. Jadi tuan-tuan puan-puan kena fikirkan benda tu. Jangan jadi sama, ya, macam orang lain. Sama je. Kita kena berbeza. 20 orang yang menyaksikan saya pada hari ini, saya minta lah kita sama-sama fikirkan apa karakter yang terbaik untuk kita. Adakah kerana kita nak pakai, ada orang yang pakai baju putih. Ya, ada orang yang pakai baju putih. Setiap kali dia live, semua baju putih. Dia keluar, baju putih. Ada orang yang baju fancy. Dia punya image dia, karakter dia. Ada orang yang dia membina karakter dia supaya orang ingat dia. Dia membina dengan topi saja, ya. Pakai topi je sepanjang masa. Pun ada juga. Jadi bahasa diri pun kena ada. Kalau tuan-tuan perempuan berjaya untuk bahasa diri. Saya tak naklah bahasakan diri saya dalam kelas ni pakcik, ya, macam hari ni pakcik nak share. Tapi kalau saya dalam Zoom meeting bersama ejen-ejen jualan saya bahasakan diri saya, okey, hari ni pakcik nak share, pakcik, ya. Pakcik, bahasa diri kita tu dan sebut nama audien. Kalau kita respon apa-apa dekat dalam media sosial, kalau kita nak PM dia dan sebagainya, saya nasihatkan kita kena sebut nama dia. Contohnya, okey, hai apa khabar Liana? Kalau kita, Liana, betul, saya setuju Liana punya cadangan. So itu dia dinamakan sebagai kita mention nama orang tu akan rasa proud dan dia akan keep untuk komen dan juga reply jadi followers kita, ya. Dan sebenarnya konten ini sebenarnya bukan iklan, ya. Kita tak nak lagi, orang sekarang dia tak suka kita iklan-iklan. Tetapi sebenarnya dalam pada yang sama sebenarnya kita kongsikan tips, ya. Tips itu sebenarnya menjual, ya. Saya nak kongsikan tips hari ni untuk macam mana, ya, sabun yang saya gunakan ni boleh menyebabkan toner kulit saya serata, ya. Sebenarnya saya ceritakan saya nak jual sabun tu, tetapi dalam bentuk yang bukan iklan. Berbeza dengan siapa nak beli sabun ni RM12 sebuku. Itu berbeza. Saya nak sharekan 3 sebab kenapa tuan-tuan perempuan kena menggunakan produk ini, sebab produk ni sangat bagus. Itu sebenarnya kita menjual. The way copywriting kita gunakan tu berbeza kerana kita tidak nampak menjual, ya. Sebab reputasi yang tinggi terhadap kita jual apa sahaja pasti orang akan beli. Jadi saya nasihatkan, ya, untuk kita start hari ni, kita dah buat nombor 1, kita dah buat nama, kita dah buat cari core kita dah tahu kekuatan kita. So now kita start untuk buat satu benda yang konsisten. Satu hari satu, kalau boleh banyak lagi bagus, ya. Kalau mampulah setiap hari buat buat TikTok, ya, sharing masakan, hari-hari kita makan, kan. Jadi tak ada masalah kalau kita ambil video untuk review tentang makanan pun dah okey dah. Saya selalu buat setiap hari saya makan, saya akan jadikan dia sebagai satu benda dan akhirnya saya dah boleh bercakap dengan orang kata dengan mudah, ya. Saya tunjukkan ni tuan-tuan puan-puan, hari ni punya ni, ya. Ni saya tunjukkan. Boleh ke tuan-tuan puan-puan? Ni, ni dia. Ni tadi baju hampir sama tapi tak serupa, ya. Ni contoh, ya, tuan-tuan puan-puan. Dengar ke?
Kenapa pakcik masak menu ni? Menu contoh ni, asam pedas. Kita ingat ya, kadang-kadang kita tak dapat pergi Melaka, kita tak dapat pergi Negeri Sembilan yang memang betul-betul terkenal. Pakcik sebenarnya saya nak jual apa tahu dekat sini? Saya nak jual periuk ni. Tetapi saya dalam pada Melaka, tempayan kecil, kita boleh jadi alasan nak ya ni. Saya tunjuk tuan-tuan puan-puan. Sangat senang. Benda ini yang menyebabkan next masakan daripada dapur pakcik. Bye. Saya buat dapur pakcik untuk waktu ni. Saya nak brandingkan dapur pakcik. Bila dapur pakcik, saya akan boleh dapatkan semua orang. Saya rasa saya dah ada 2 syarikat yang cuba nak bagi saya produk makanan mentah dan juga benda-benda yang benda tu nak collaborate. Bila collaborate, itu yang best tu. Jadi bila kita konsisten buat hari-hari, kita buat benda yang kita boleh cakap, tapi tuan-tuan puan-puan janganlah rasa macam saya tak pandai cakap, tak pandai cakap tu boleh belajar sikit-sikit, sebab kita nak cepat, nak menggunakan personal branding ni. Ada orang cakap, alah saya tak payah pakai personal branding, produk branding pun dah mantap. Tapi kalau boleh, personal branding itu yang kita gunakan. Alright, nombor 4 sebelum kita berakhir, saya rasa ada setengah jam, eloklah dekat habis ni. Kenal audien, ini perkara yang sangat-sangat penting. Selepas kita buat konsistensi, kita kenal audien kita. Bagaimana kita boleh bantu audien? Ini sangat-sangat benda yang sangat penting lah, macam mana kita nak bantu dia? Sudah tentulah tuan-tuan puan-puan mengkaji masalah yang wujud. Masalah apa yang dia wujud, kita nak bagi tahu perkataan-perkataan yang selalu macam ketahui bagaimana cara dan sebagainya. So bantu audien dalam bentuk demografik, geografik, psiko dan sosio. Macam mana nak bantu audien ni? Contohnya kalau sambal, kat sini ada 3 orang jual sambal kan. Jadi demografik ni kita kena kenal audien kita. Macam mana dari segi umur dia, dari segi customer avatar kita ni lah, avatar ataupun persona, customer persona avatar. Umur dia macam mana, jantina macam mana, income dia macam mana, status dia apa, dan apa yang dia suka. Itu semua berkenaan dengan demografik. Kita kena tahu. Macam saya nak buat sesuatu tu, saya kena tahu saya ni nak buat iklan ni dekat mana, lokasi kita, geografik kita, lokasi mana yang tempat yang ada, dan psiko, apa masalah yang ingin kita selesaikan, Sambal tu, adakah sambal yang sekarang ni dalam industri orang nak sambal yang fresh ke, sambal yang pedas ke. So saya mengkaji juga mengikut psikologi. Jadi konsep dia, saya kenal audien saya. Audien saya ni macam mana orangnya, macam mana sasaran dia, Kalau customer, saya punya customer macam ni. Jadi bila kita buat copywriting based on kita punya kajian demografik, geografik, barulah benda tu tepat kepada audien. Kalau kita nak cari customer yang kaya contohnya, nak beli barang saya, produk Tupperware, saya tidak akan menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu pasar, sebab diorang menjaga cakap credibility mereka. Jadi saya gunakan perkataan tuan-puan macam itu. Bahasa saya pun melambangkan target saya, dan saya pergi kepada tempat lepak-lepak mereka tu kat mana. Orang-orang kaya tak lepak kat tempat-tempat yang banyak gosip ke apa ke. Tempat mereka contoh di IKEA. Kat situ saya cari customer saya yang mungkin outstanding kat situ, So inilah, bila kita kenal audien, kita senang nak plan buat content. Content ini based on audien. Kita tak boleh main redah je kita buat konten kita lambungkan konten dengan harapan adalah orang nak PM. Tak boleh macam itu tuan-tuan puan-puan, sebab kita kena ada customer avatar. Customer avatar ni kita target siapa. Kalau saya target suri rumah, saya akan cerita tentang suri rumah, puan-puan bolehlah bantu suami, untuk suami dapat beli barang dapur kan. Itu lebih psycho, lebih touching kepada emosi mereka, dan akhirnya mereka jadi downline atau agent saya, because of saya touching mereka. Bukan saya cakap tuan-tuan puan-puan, siapa yang nak jana pendapatan, mari ikut saya. Kalau orang kaya, dia tak akan cakap, malah aku tak kuasa, aku banyak duit. Kan? Ada orang tak akan macam tu. Jadi orang kaya, dia punya objektif dia adalah, dia nak reward. Jadi saya akan menggunakan copywriting. Tuan-tuan, puan-puan,
dalam bisnes saya, penghargaan memang diberikan. Bayangkan tuan-tuan puan-puan, naik pentas. Itu orang kaya-kaya punya pemikiran. Dia orang banyak duit tapi penghargaan dia kurang. Jadi kita bermain emosi macam tu. Tapi kalau orang yang susah, dia tak akan fikir, tuan-tuan puan-puan, jom naik pentas bersama saya, kita sama-sama menjulang piala. Orang-orang yang susah, dia tak akan kisah, aku nak cari duit ni, nak survive hidup, tak kuasa aku nak naik pentas. Nampak penggunaan copywriting juga penting. Bila kita kena audien, kita copywriting dan juga branding kita kena tempat dia, ya. Mudah nak fokus, nak positioning posting kita itu. Dan saya akan share nanti macam mana group power. Group power ni adalah grup-grup di dalam Facebook lah khasnya, ya. Kalau kita nak buat iklan, kita kena tahu dekat mana kita boleh share ataupun kita letakkan iklan kita tu supaya kena, ya, kena pada sasaran. Macam sekarang ni saya tengah buat posting banyak kepada kucing dan saya masuk ke dalam Facebook grup-grup yang sayang kucing, kucing cantik, kucing lawa, dan diorang akan kenal personal branding. Oh, pak cik ni dia ada kucing lah, ya. Dan yang terbaru saya sedang buat satu branding, personal branding tentang macam mana anjing pula, ya, untuk mengasihi anjing. So grup-grup anjing semua telah mengenali saya, dan bila diorang nak kenal saya, diorang dah suka, nanti saya jual apa saja, insya-Allah diorang akan nampak, oh ni pak cik yang hari tu ada konten dia bagi makan anjing, dia boleh jinakkan anjing. So dalam grup anjing tu, semua orang-orang, bukannya orang Melayu je, orang Cina, India, semua ada kat dalam tu, pencinta anjing. Jadi itu fokus saya. Saya membina branding saya. Bukan pakcik anjing, ya, tapi pakcik cintakan anjing macam tu. Ya. Jadi itu yang saya nak tuan-tuan puan-puan start untuk fikir, apa aku nak buat konten ni, ya. Dan CTA kena betul, ya. Macam tadi saya buat dekat dalam TikTok. Perlu menunjukkan brand awareness kita. Kita kena ciptakan. Macam saya buat hashtag apa? Pakcik Tapawai. Hashtag Pakcik Gaming. Itu hashtag kita. Dan kita kena betul hashtag ni supaya tidak yang relevan sahaja, ya. Contohnya kalau kita tiba-tiba hashtag Pakcik Tapawai dekat masa kemangkatan, ya, Sultan, ya, tak sesuai, hashtag Pakcik Tapawai, tiba-tiba orang Al-Fatihah semua, Daulat Tuanku, hashtag Pakcik Tapawai. Jadi dia akan mencemarkan hashtag kita. Tak betul. CTA adalah call to action. Call to action tu kita akan connecting dengan kita punya customer ataupun prospek kita. Yang ini boleh Cik Duan. Ya, betul. Cik Duan, hashtag ni macam kita punya bank. Ya. Kalau Cik Duan, contohnya Duan apa? Cik Duan meniaga ni kan? Meniaga produk apa tu? Macam semalam. Sabun kan contohnya. Hashtag sabun. So, ataupun Duan sabun, contohlah macam tu. Itu hashtag yang personal, Kita ada hashtag yang umum. Hashtag umum sabun je lah. Ya. Jadi kalau kita nak cari posting yang lama, ya, Cik Duan punya posting lama, senang je, type je Duan sabun. Jadi akan dapat. Macam saya punya hashtag Pakcik Tapawai, bila saya nak tengok saya punya yang lama-lama, saya boleh cari balik. Dan hashtag ni orang akan boleh nampak. Kalau dalam Instagram dia hashtag FYP dapat, ataupun dalam TikTok. Jadi hashtag ni salah satu daripada bank untuk mengumpulkan ramai orang kat situ, orang yang sama niche, sama minat. Ya, contohnya purple, saya hashtag purple, atau hashtag kucing. Semua peminat kucing atau story tentang kucing ada kat situ. So saya, kalau saya nak cari orang yang sama, sama konten, sama jiwa, sama sasaran saya pergi melamar, berkenalan dengan orang-orang yang dekat dalam tu. Orang-orang yang dekat dalam hashtag kucing. Sebab dia pun hashtag yang sama. So nampak kan? Kalau saya hashtag sabun, semua orang yang jual sabun kat dalam tu, yang pencinta sabun ke, nak cari sabun ke, semua ada kat dalam tu. So kat situ kita cari orang. Kita tak silap memilih audien dekat situ. Boleh Cik Duan, Yang penting dalam apa saja yang kita buat, inilah rahsia dia. Kita kena ulang-ulang tagline kita. Ya.
Contohnya kalau saya nak memulakan live saya, hai energy rakan nombor 1 Mobile Legend anda. Contoh, ulang benda tu, ulang tagline tu. Macam Ali Shukri saya selalu ambil dia sebab dia menggunakan benda yang sama, ya. Telajak laris, dia akan ulang. Dan orang akan rasa macam, wah, ini satu benda yang bermain, ya, bermain dalam fikiran orang. Tagline ni, ya. Datuk Vida pun pernah juga cium apa tadi punya tagline dia, kisah ni macam tu lah lebih kurang kan, untuk audien gambarkan kita punya value brand kita. So itu yang antara benda yang kita kena ulang-ulang tagline dalam kita punya copywriting mahupun kita punya masa kita buat video. Buat video tu kita ulang tagline. Bersama Dapur Pakcik lebih berbaloi-baloi. Contoh macam tu. Bersama saya Syam Putra Razali. Untuk anda berbaloi-baloi sebut, orang akan ingat, oh ni Pakcik berbaloi-baloi. So itu yang kita panggil sebagai tagline kita dalam membina branding supaya orang ingat kita. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, ya, kita juga menggalakkan untuk orang review, ya. Kalau dalam Shopee, kita mesti tengok kepada orang yang bagi star ataupun bintang pada kita lah. Kalau kita banyak dapat 5 bintang, so bermakna kita, reputasi kita akan menyebabkan trust orang tinggi. Kita pun kalau nak pergi nak pergi install apps, kita tengok berapa ribu orang ambil apps ni, ya. Kalau App Store tu, saya tengok, berapa ribu, alamak ada 3 orang je. Tengok ni, contohnya nak cari apps yang Kiblat, Kiblat ni ada yang 3 orang, ada yang 1000. Saya mesti ambil yang 10,000 punya. Sebab 10,000 yang free tu, semua orang pergi ke situ sebab dia mudah dan sebagainya, nak cari arah kiblat dan sebagainya. Berbeza dengan yang 3 orang je. Sudah sasar dia ni, takut dia scam, ambil kita punya data ke apa, kita takut. Sebab itu kalau boleh, kita nak orang meningkatkan trust melalui orang komen dan juga orang view dan juga like. Sebab itu kadang-kadang kalau buat live, tolonglah share, tolong klik like dan komen kat situ supaya menambahkan orang punya view dan like kat orang kat situ. So saya nak share satu benda, ya. Saya nak share kat tuan-tuan. Setakat ni okey tak? Kelaju 15 minit lagi. Saya rasa macam baru bercakap 10 minit. Ke semua dah berdarah telinga? Kan? Rasa macam nak duduk sebelah. Okey, tak apa. Alright ni. Ni saya tunjuk, ya. Macam mana satu benda tu kita boleh tahulah, contoh, saya buat ni, tadi saya buat ni artikel tentang sukan Olimpik, tuan-tuan puan-puan tengok, yang ada kat sini satu share je, ya Allah, 3 komen, punyalah tak ramai tetapi orang like banyak, 328 orang like. Sebab saya tahu sekarang ni orang tak ambil pot sangat tentang saya punya ni, sebab mungkin copywriting saya tidak menyebabkan orang komen. Dia hanya ada 300 like je. Tak banyak, tuan-tuan puan-puan. Tetapi kalau saya buat contoh yang macam ni, contohlah macam ni, tengok, tengok ni. Assalam, rindunya pantai. Pakcik suka pantai. Siapa sama dengan pakcik? Bertanya berapa orang yang like kat situ? 766 orang like dekat situ dengan 53 orang komen. 2 share. Tak banyak share kat situ sebab orang masih menganggap benda ni adalah personal tentang saya. Tetapi orang komen, saya suka pantai. Orang yang tengok ada 700. Bermakna posting ni agak sederhana. Tapi saya nak cari posting yang betul-betul wow, Contoh, contoh posting yang betul-betul wow. Ini dia contoh yang ni, macam ni, Contoh yang ni, Pakcik live kembali. Pakcik ni live kembali dengan 1000, ni saya buat live 1400 orang like dengan ada 2000 komen, ada 1500 orang share. Bayangkan, semua tuan-tuan puan, kalau ada 1500 orang komen, ada berapa banyak tempat dia komen tu. Ia akan menyebabkan personal branding saya terkesan dekat mereka semua. Macam mana mereka boleh ni? Sebab mungkin opening saya tu sangat wow, tapi rasanya ni restream. Tengok, saya punya opening. Opening saya apa ni? Macam itu je.
Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua yang menyaksikan Pakcik? Alhamdulillah. Anda semua sihat ke? Anda sihat ke? Tunjuk makanan. Ini 1,400 dengan ada 15,000 orang share. Sebenarnya saya dah buat yang sebelumnya putus. Putus ini 10,000 orang view. Ya. Saya tunjukkan yang ni opening saya tunjuklah live saya ni opening dia. Ya. Assalamualaikum, apa khabar? Selamat Hari Raya Aidiladha. Jadi bila tuan-tuan puan-puan tengok ya, mungkin karakter yang saya nak buat ni adalah karakter yang menggunakan busana, benda tu nampak pelik, tetapi orang nak tengok apa benda yang dia ni yang tengah buat ni Dan bila saya terputus separuh jalan, orang yang tengok itu bertambah banyak sebab orang yang share dekat awal ni 200 share ni dah masuk dan dia menyebabkan 10,000 orang view kat situ. Ini yang saya kata bila kita bercipta, saya nampak karakter saya iaitu dengan adanya tengkolok dan sebagainya bila saya live streaming, dia akan menyebabkan orang akan rasa tertarik Kalau macam ini pun buat live, bukan buat live, ini buat video, letak video pun ada orang share 3 bersatu dan juga 5,000 orang tengok. So yang ini antara posting yang mungkin menarik. Menarik. Gambar ni saya ambil je daripada mana-mana, saya pun tak ingat. Tapi saya punya perkataan tu, saya cuba buat content entertainment. Ada idea. Saya melontarkan soalan dan orang yang like ni 900 orang like. Jadi kat sini bila orang capture, orang engage dengan kita, inilah masanya kita akan engage balik. Ini saya tunjuk yang ni 500 dengan 6,000. Jadi ini contoh tengok kucing ni peminat-peminat kucing semua masuk kat tempat saya. Itu yang saya tunjuk kat tuan-tuan puan-puan Just makan mukbang pun dah 5,000 orang tengok Jadi itu antaranya. Belum saya letak isu semasa lagi tuan-tuan puan-puan. Bila saya letak isu semasa saya tunjuk letak isu semasa, dia menjangkau kepada 1 million yang tengok. Saya harap tuan-tuan puan-puan boleh share lah, tapi dia agak berbahaya kalau kita nak tunjukkan tentang isu semasa Risau nanti orang kata kita menyebelahi mana-mana pihak. Tapi saya bagi tahu kat tuan-tuan puan-puan, sekali kita letak menyebabkan dia punya impact dia agak sikit bahaya, tapi saya tak cadangkan. Cuma saya just mencuba untuk letak tuan-tuan puan-puan tengok puan-puan kat sini Ini saya letak kat sini. Ayat saya save je. Saya tulis sini, salam subuh semua viral versus. Sebelum Pakcik bagi pendapat, Pakcik nak dengar pendapat korang dulu. Itu je. Yang tengok ni tuan-tuan puan-puan 1.1 million views dengan 3,000 share. Bayangkan kalau kita punya branding kita, orang tengok kita punya branding, apa yang kita cakap, orang suka, orang akan like kita dan follow kita. Tapi ada orang yang tak follow juga. Tapi 7,000 orang like dengan 1 million viewers yang menyebabkan tuan-tuan puan-puan akan orang kenal. So bayangkan ada 1,000,000 orang dah tengok tuan-tuan puan-puan punya Facebook. Macam mana tu agak-agak Encik Muhammad Najib kita mesti letup kan. Dah ada 1,000,000 orang tengok Facebook kita. 1,000,000. Jadi kalau kita letak benda yang baik, tapi itu memang saya tak cadangkan letak isu semasa sebab benda tu bahaya. Jadi letak berkaitan dengan kucing, tak apa, benda tu okey. Itu membina personal branding kita. Kita pencinta haiwan. Jadi tak nak sebenarnya saya nak berbagi tahu pencinta haiwan, orang yang pencinta haiwan sebenarnya dia punya kos untuk membela haiwan ni bukan sikit-sikit, makan pasir dan sebagainya. So dia adalah orang yang sederhana dan agak luxury, agak mewah. Jadi saya akan target orang-orang macam ni untuk dalam bisnes saya nanti. Sikit-sikit saya akan masuk benda-benda yang lain. Okay? Alright, so sebelum saya nak habis lagi 8 minit ni, saya nak habiskan slide saya, boleh ke tuan-tuan puan-puan Saya lajukan speed saya ni untuk last. Yang terakhir tuan-tuan puan-puan. Inilah dia lah yang terakhirnya. Iaitu kita kena be yourself kita tak boleh jadi orang lain. Saya pernah menjadi orang lain Contoh macam, Assalamualaikum semua, apa khabar
Tuan-tuan, puan-puan, tak boleh. Saya mesti jadi diri saya juga. Saya tak nak hipokrit. Saya nak jadi diri saya sebab kat situ terselahnya kejujuran, keikhlasan saya. Jadi diri sendiri sebab karakter yang sama. Saya tak nak orang jumpa saya kat luar, dekat luar ni nampak lain pula. Dekat dalam Facebook bukan main macho. Aku tu kat luar jalan lengok Mak Minah. Tak nak macam tu. Kita nak sama. Kat luar dengan kat dalam, benda tu sama. Sometimes orang ada pendapat orang, kalau saya setujulah, kita tak boleh nak menunjukkan kekayaan, tetapi kita boleh tunjuk kejayaan. Jangan kita tunjuk macam duit betul terabur baling duit sebagainya. Itu bagi saya tak berapa ethics. Kalau kita nak tunjuk kejayaan. Saya daripada naik motor, saya dulu macam ni, saya dah ada sikit kereta Myvi, tak apa. Walaupun peningkatan itu sedikit berperingkat, nanti orang cakap alah Myvi je ke, aku ingat Mercedes. Tak apa, itu kejayaan pribadi kita. So be yourself. Ada je orang yang akan inspirasi kita, dan buat live, itu buat live memang untuk mudah dikenali, bukan terkenal, mudah dikenali. Saya yakin kalau kita buat talk show, kalau kita collaborate, contohnya saya collaborate contohnya dengan Encik Najib kan, collaborate satu hari, kita buat talk show, jom sembang-sembang santai. Benda itu akan lebih bagus. Kita akan bertukar, orang cakap pertukaran followers tu akan berlaku. So kita support each others. Itu talk show yang sangat bagus. Kalau kita dapat tangkap selebriti lagi bagus. Dan buat live ni bukan saja buka bercakap je, buat demo. Satu hari satu barang. Okey, contohnya kalau puan yang buat sambal, tadi sambal yellow, hari ni saya nak share tentang, nak tunjukkan sambal yellow. Ramai yang tanya sambal yellow ni apa? Hari ni dia buat demo sikit. Sebab kita kat dalam musim PKP tak boleh nak buka booth dan sebagainya. So kita kena ada demo melalui social media. Buat live, buat live ataupun buat video. Video tak cantik boleh buat baru macam tu. Tapi kalau live kita kena betul-betul ready dan kita boom. Tapi bagi saya buat live buat sahaja. Borak-borak santai pun tak apa, cara lain, kita boleh collab dengan pelengkap produk. Contohnya kalau perabot, boleh collab dengan interior designer. Boleh collab, maksudnya saling bekerjasama untuk buat live ataupun buat konten dan sebagainya. Macam saya juga collab dengan orang yang buat cookies. Cookies masuk dalam Tupperware, kita buatkan hamper, collab benda macam tu. So satu lagi, kalau kita tak nak collab pun, kita buat kerjasama berbayar dengan authority. Kita panggil kerjasama authority ni, kita hire paid review kepada influencer yang target yang sama. Contoh saya, target yang sama saya adalah Nialofa. Saya bayarlah Nialofa RM10,000 contoh macam tu kan. Nialofa tolong promote saya punya ni, bayar paid review $100-200. Tengoklah kalau agak-agak macam mahal, ambil yang sendu-sendu tu tapi follower ramai. Sebab ini dipanggil sebagai celebrity endorsement. Selebriti bantu dengan adanya dia punya follower yang ramai, follower dia dah trust dia, lepas tu dia cerita pula, so follower akan pergi. Selalunya kalau macam ni tuan-tuan puan-puan, beri sampel kepada artis-artis ke selebriti ke untuk diorang rasa. So nak tak nak mereka akan buat, orang cakap apa, boleh buat sharing. Siapa nak sambal ni boleh hubungi kakak ni, macam itu. Macam mana yang saya buat ni, orang hantar makanan, so saya just makan saja. So modal orang tu adalah produk tu untuk sampel, itu saja. Dan saya bantu untuk tolong bercakap, sedapnya apanya. Tapi ada satu kisah tu, dia bagi saya rendang tu teruk sangat, saya tak boleh dah upload, sebab saya sampai nak muntah. Sebab tak elok. Jadi kita tak boleh hipokrit, kalau kita makan-makan, ya Allah tak sedapnya, kita janganlah komplain, tetapi kita macam jangan siarkan je, Alright. So yang ini yang penting, tuan-tuan puan-puan, sebelum kita nak habis, tuan-tuan puan-puan kena nak tak nak, sebagai orang kata nak bina personal branding yang kuat, kena bina community.
Ya, community tu contohnya ada satu kelab, ya. Kelab pencinta, ya, pencinta makanan atau kelab buat satu supporter untuk tuan-tuan perempuan, untuk kita bagi Telegram, bagi pengisian dan sebagainya. Kena tubuhkan benda ni. Jangan rasa tak ada orang nak masuk, tak ada orang nak masuk. Saya buat ni tuan-tuan perempuan, buat dekat dalam WhatsApp, WhatsApp untuk Pakcik Gaming punya viewers, punya dalam ramai saya ada 5 orang kata 5 grup, 250. Penuh. Lalu saya buat dekat dalam Telegram saja. Jadi bayangkan kalau ada satu tempat 250, dia akan menjadi ejen kepada saya, tentera untuk promosikan. Korang tolonglah masuklah. Tolonglah pakcik like ni. Dia boleh jadi. Sebab inilah dinamakan sebagai supporter, grup atau community. Ya, kalau kita boleh buat dalam grup Facebook pun tak apa. Saya pernah buat grup community di tempat saya di Petaling Jaya. Saya buat grup, grup Facebook. Saya biarkan saja. Saya tak sangka sampai 20,000 dah orang kat dalam tu. Dan saya adalah admin kepada komuniti itu. Jadi saya boleh pin komen saya untuk bahagian atas dan tukar bahagian gambar tu untuk saya. Ini adalah salah satu untuk kita punya teknik untuk dapatkan follower ataupun dapatkan orang kenal kita. Dan kita kena create lah, tuan-tuan perempuan, follower kita, ya. Kena jaga follower kita. Follower ni adalah pelanggan-pelanggan yang sedia ada. Dia yang mana yang testimoni baik-baik tu adalah follower kita. Kita bina credibility yang mana yang organik, ya. Saya tak nak tuan-tuan perempuan nanti kalau nak pergi Instagram beli akaun yang Instagram yang berpuluh ratus ribu tu, tapi dalam dia semua negro-negro, mak saleh. Dia tidak organik. Kita nak satu credibility yang organik. Follower tu follow kita because of dia suka kat kita, dia suka kita menyampaikan sesuatu. Itu dia, meningkatkan engagement dan relationship. Ya, ini yang tak ramai orang buat, ya. Tuan-tuan perempuan, hari-hari kadang-kadang kita tak tengok dekat dalam Facebook kita ada ke orang yang komen, ada orang message kita. Kat situlah kita kena reply PM message. Kat situ kita dapat database. Ramai orang yang tak boleh reply. Dalam Shopee, siapa yang keep reply message ni dia ada percentage, ya. Kalau high rating ataupun dia punya persen bagus 90% menjawab pertanyaan orang dalam Shopee, orang akan suka. Sama juga dalam Facebook, ya. So database tu akan dapat macam tu, ya. Dan yang seterusnya adalah last but not least, ya, okay? Frekuensi untuk keep relation dengan followers. Sentiasalah kalau dalam 1 bulan tu buatlah kontes special untuk semua viewer saya, ya. Saya akan bagikan hadiah, ya. Kalau jual Tupperware janganlah bagi hadiah motor pula, ya. Bagi hadiah Tupperware lah. Kalau sambal, okey, saya nak bagi hadiah, ya, tukul besi. Apa kaitan dia? Tak boleh, ya. Kalau sambal, bagi hadiah sambal, orang suka, ya. Sambal dan baju, apa saja. Ini dah dinamakan frekuensi kita keep tracking orang, engage dengan kita, onboarding orang panggil. Onboarding untuk dalam satu tempat, ya, supaya orang kerap lihat kita. Dan sebenarnya tuan-tuan perempuan, kita punya story itu sebenarnya menguatkan brand kita. Saya ceritakan story saya, macam mana saya punya pengalaman sikit-sikit. Setiap hari kita ada pengalaman, ya. Setiap hari kita pergi kat bank, kita nampak orang ada orang kat kaki lima lah, kesiannya. Itu pun boleh buat story. Ya, orang tu makan nasi atas lantai je ke? Itu pun boleh buat story. Supaya orang nampak momen-momen yang ada nilai. Kita jangan cakap, jijiknya orang ni makan. Itu tak boleh, ya. Azwar Ali boleh buat macam tu. Tapi kita, ya Allah, bersyukurnya kita ada juga rumah, ada juga pinggan. Kita ni patut bersyukur. Konten bersyukur. Itu boleh buat, ya. Jadi tuan-tuan perempuan, okey ke macam tu? Dah pukul 11 dah. Saya nak buat rumusan. Boleh ke last rumusan? Boleh ke tuan-tuan perempuan? Rumusan ni sebenarnya saya simpan ni. Nak rumuskan supaya ceduan yang tadi tersekat tu boleh dengar saya punya ni. Okey, ni rumusan, ya. Lebih sikit tak apa, no? Okey, ni rumusan. Rumusan kita. Okey. So, hari ini kita punya rumusan, ya. So, rumus. Kita panggil rumus. Itulah rumusan atau formula dia. Untuk branding ni, saya dah formula pula. Ya. Ada 5, ya, tuan-tuan perempuan.
Satu satu, nombor satu ya. Macam mana kita nak buat personal branding? Nombor satu, kita kena tahu apa dia speciality. Diri. Kita kena jelas, lepas tu tahu dan keep gunakan. Kena tahu speciality diri. Saya mencari juga meneroka apa aku punya speciality diri. Dan akhirnya saya dapat tahu sikit-sikit ya. Speciality saya, mungkin saya review satu produk tu boleh, saya boleh bercakap 25 jam tanpa henti. Contohnya speciality diri kita. Saya boleh bercerita dengan intonasi, dengan energi lah, apalah sebagainya. Apa speciality kita, keunikan kita tu. Kita unik kita tu. Saya tengok ramai tuan-tuan puan-puan kat hari ni, ya Allah, semua elok-elok ya, cakap semua okey ya. Speciality diri, cari keunikan diri. Nombor 2 tuan-tuan puan-puan ya. Nombor 2 sebenarnya bagaimana kita nak sampaikan sikit lagi ya. Bagaimana nak sampaikan keunikan tu. Keunikan. Nak cari tu yang saya cakap tadi. Satu, kalau kita tak tahu juga, Cik Duan tanya isteri, tanya orang yang baik-baik dengan Cik Duan. Jangan tanya musuh, nanti dia tak bagi tahu, dia bagi tahu buruk kita je. Tanya dia, apa? Macam saya nampak Cik Duan ni adalah seorang yang lucu. Kat situ. Itulah speciality diri. Cik Duan boleh tukarkan apa dia? Dia recognize benda tu. Lucu kan? Nampak? First impression pun dah nampak benda tu. Orang panggil apa? Wajib gitu. Bersyukur. Nah, itulah speciality diri. Jadi bila kita nampak benda itu, kita gunakan. Ya. Konten-konten Encik Duan tu more kepada benda-benda yang lawak, jenaka tetapi bermoral macam tu. So macam mana nak sampaikan keunikan ni? Kita nak komunikasi dia. Kita kena, orang kata, sentiasa ya, salurkan dia macam melalui apa? Cerita. Kita nak melalui storytelling. Kita mungkin boleh salurkan melalui joke kita. Ya. Kita boleh menyalurkan melalui rangkaian kata-kata madah pujangka. Contohnya saya bukan seorang yang lawak. Jadi saya puitis. So saya nak salurkan. Contoh macam Cik Muhammad Najib, saya tengok very puitis orang dia. So salurkan madah-madah setiap hari. Madah-madah benda tu. Itu yang kita nak salurkan supaya orang nampak, wah, dia ni adalah memberi cogang kata, madah-madah setiap hari yang membina motivasi kita. Itulah dia. So nombor 3, dia ada 5 ya. Ini dia, konsisten. Yang ini tak ramai ya. Kita kalau Miss tadi apa nama Miss, kalau dalam Islam tu Miss, kita panggil adalah istiqamah. Istiqamah melakukan sesuatu. Memang ada benda yang macam malah lah nak buat, tapi kita fikirkan big why kita semalam, kita akan konsisten dan kita buat benda kecil-kecil tapi berulang. Kecil-kecil je tapi selalu. Contohnya buat cipta. Okey, hari ni saya nak bagi kod. Berani kerana benar, takut kalau tak buat kerja. Contoh macam tu. So bagi kod ya. Konsisten buat benda tu. Ingat, kita bukan bermula, kita mula 1 follower ya. Orang lepas tu naik 10 dalam TikTok, lepas tu 100, lepas tu 1000 orang dan seterusnya. Tak ada orang tiba-tiba satu hari dapat 1 juta, tak ada. Saya pun membina credibility tu melalui branding saya ya. Dan nombor 4, kita kena tahu ke mana arah kita. Ke mana arah kita. Arah apa tu? Arah ke mana tujuan kita lah. So, progress kita tu. Sebenarnya kita kena start ya. Macam saya tahu arah saya sekarang ni, saya buat pakcik gaming. Atau pakcik TikTok. Kenapa saya nak buat pakcik TikTok? Saya akan buat 1 e-book ya. Itu saya punya arah ya. E-book tentang rahsia terlahir ya. So saya nak buat pula baju ya. Baju kat situ. So apa kita punya harapan akan datang? Bukan kita macam kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Itu tak ada. Kita nak tahu ke mana arah kita, progress in future. Kita kena nampak bayangan tu.
Kalau kita buat sesuatu tu, kita dah suburkan pokok tu, kita tahu apa dia punya hujung dia. Dan yang terakhir puan-puan tuan-tuan, nombor 5 Nombor 5 tu kena sentiasa kita tahu kita kena beri manfaat. Jangan kita ambil sesuatu tu manfaat, ataupun kita kena selalu melihat peluang lah. Melihat peluang tu, contohnya kita tahu dia ada masalah tu dan kita berikan manfaat. Oh, yang inilah kakak cara nak dapatkan. Kita tahu macam mana nak buat muka kita, nak buat muka supaya ni kita nampak orang tu muka dia tak berapa nak elok. Kita bantu dia, kita beri manfaat, sebab yang ini orang akan ingat. Saya ingat lagi ada orang yang beri manfaat saya dulu. Sewaktu saya nothing orang tu datang bagi manfaat pada saya. Saya ingat sampai sekarang orang tu ajar saya macam ni Syam, macam ni nak buat parti Tupperware dan sebagainya. Dia ajar saya, diberi manfaat dalam pada yang sama dia sebenarnya mewujudkan peluang untuk diri dia. Yang ini saya nak Jadi kita kena selalu fikir kita sebenarnya menyelesaikan peluang, menyelesaikan masalah orang. Menyelesaikan masalah orang. Kalau tadi masalah kalau kita nak jual produk tu, kenapa produk tu kita jual, kenapa orang perlu beli? Sebab orang menyelesaikan masalah. Saya suka beli sambal goreng sebab apa tahu? Sebab saya tak boleh nak makan benda lain. Masa tu saya duduk hospital ke apa ke, saya suka makan sambal goreng sebab letak dengan nasi sedapnya. So itu masalah saya tak ada keinginan makan benda lain. Jadi itulah menyebabkan saya beli. Jadi orang yang jual sambal goreng, dia tahu masalah saya, masalah saya dan orang-orang yang belilah. Sebab itu dijual benda tu. Jangan fikir masalah tu. Okey, tuan-tuan puan-puan, kita dah pun berletih sampai 11.10. Puan-puan tegak je. Puan Muni tegak dia tadi, Cik Puan Liana tegak, Puan Zuraida tegak, Cik Najib tegak je kan. Harap-harap bermanfaat untuk hari ini. InsyaAllah sama-sama lah tuan-tuan puan-puan. Nanti hari ini saya nak minta tuan-tuan puan-puan, tugasan tuan-tuan puan-puan tugasan ni saya minta senang saja Tuan-tuan puan-puan kena start untuk introduce diri. Situ je, sangat simple dalam bentuk video. Contoh introduce diri. Okey, nama saya Syam Putra Razali. Saya adalah ejen jualan Tupperware. Apa yang dia nak sampaikan, saya boleh membantu apa kalau tak nak sebut saya pakar, nanti orang cakap pakar ke dia ni. Tak payah sebut pakar, cakap saya berniaga produk jenama Tupperware untuk isi rumah dan membantu isi rumah untuk menjana pendapatan. Jadi salam perkenalan untuk semua. Nama saya apa-apa kena sebut. Nama saya Syam Putra Razali, dikenali sebagai Pakcik Tupperware. Sebut benda tu, nama kita tu berulang kali. Kalau boleh letakkan tagline. So itu sahaja yang saya perlukan untuk tugasan. Sebab tugasan ni dikompilkan puan-puan. Jadi boleh masukkan tugasan tu dekat dalam kita punya WhatsApp. Buat video tu dalam WhatsApp je. Simple video je. Simple video. Esok pun boleh. Tak apa Cik Zuan, kejayaan Cik Zuan kan dah pakai semua bedak semua kan, tak elok pula nak buat video. Esok esok pagi dia tak buka cam dia, mesti pakai bedak kan. Saya bukan apa Puan Liana. Saya ni fikirkan kenapa saya punya toner. Lala saya beli ni serum. Saya nak mencari orang yang kat orang spa yang boleh ajar saya nak menjadi kulit elok-elok macam Cik Najib. Elok muka dia kan. Jadi itu je sebenarnya masalah saya tu. Dan akhirnya saya pergi tengok dekat Tesco ada benda ni, saya pakai. Flawless sikit. Flawless. Lepas ni saya nak tanya pakar-pakar kecantikan kat sini. So tuan-tuan puan-puan, kita dah 11 minit. Saya minta maaf kalau ada yang saya cakap tadi terlampau laju ke tersekat-sekat, minta maaf tau. Nanti saya baiki saya punya mikrofon saya ni. So apa-apa pun, thank you so much. Harap tugas saya tu nanti esok tuan-tuan boleh buat. Ada 1 minggu sebelum hari Jumaat akan datang. So Jumaat akan datang kita akan masuk dalam copywriting pula. Dan copywriting tu menarik juga tuan-tuan puan. Bila dah ada personal branding tuan-tuan puan boleh start untuk buat copywriting dan content.
content marketing. Kat situ tuan-tuan puan-puan akan saya share nanti content marketing yang saya buat ya. Saya buat ni sebab saya dah try and error dah. Content ni elok, content yang ni bagus untuk dapat 1 million views. Content yang ni elok untuk bila masa pagi, untuk content apa, jenis content apa. Kita selalu meniaga je tak habis-habis, meniaga je tak habis-habis kan. Tapi kita lupa yang sebenarnya ada hari kita perlu, ada masanya kita menjual, ada masanya kita sharing, ada masanya kita bagi testimoni. So, thank you so much. Saya rasa dah terlebih masa ni. Saya minta maaf banyak tau. Wih, Cik Zuan, tak pakai topi hari ni? Okey, tapi tetap okey, kuning juga ya. Apa kata tuan-tuan puan-puan boleh buka ya, video. Saya nak rakam untuk tuan-tuan puan-puan punya attendance untuk waktu ini. Saya respect lah tuan-tuan puan-puan masih segar ya. Oh nak okey, nanti boleh contact Liana ya. Ni nak tukar background belakang. Sebenarnya boleh bahagian viewers tu. Bahagian view. Boleh. Bahagian view boleh. Okey, kita ambil gambar dulu ya. Okey, 1, 2, senyum. Cik. Ui, Cik Najib juga nampak. Cik Najib, dia buat times up macam ni. Pop, Cik itu mantul. Okey, so apa-apa pun tugasan untuk tuan-tuan puan-puan hanya buat intro diri dan memperkenalkan branding diri tuan-tuan puan-puan. Ada masa lagi untuk fikirkan kalau nak buat rebranding untuk nama tadi, supaya nama yang saya ceritakan tadi seperti AirAsia, Lazada kan senang nak ingat. Saya pun mencari juga nama-nama, kalau saya rasa itulah nama yang cocok dengan saya. Mana tahu lepas ni saya tak jadi pakcik, saya jadi atuk pula. So saya akan tukar atuk pula ke dan sebagainya. So apa-apa pun tuan-tuan puan-puan boleh ya. Puan Nuribaiti, terima kasih ya. Lawa pula bala-bala pakai tudung gitu. Alright, thank you so much untuk semua. Saya rasa saya serahkan kepada Cik Farhan kita ya. Kalau ada soalan, don't worry. You all boleh tanya je dekat dalam grup tu. Kita sama-sama. Saya ni kawan tuan-tuan puan-puan, jangan ingat saya cikgu besar. Saya tak jawab je. Kalau saya tak boleh jawab, ada ramai orang boleh tolong kita ya. Saya serahkan pada Cik Farhan kita. Cik Farhan tidur. Sama-sama. Okey.